wasallam. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati wal rasulin. Allahumma ghnina biha min haramin wa bismika min da'in. Ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta al-mahdi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ni kita sambung sedikit tazkirah kuliah subuh, sambungan malam semalam, maghrib semalam, insyaAllah. Bab nombor 4, digalakkan banyak mengingati mati, daripada buku Jembatan ke Akhirat, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Semua kita adalah musafir. Matlamat kita adalah satu, bukannya dua ataupun tiga. Apakah dia matlamat itu jika bukan bab kematian? Jangan ingat kita hidup ini tidak ada kesudahan. Janganlah mengasyiki hidup semata-mata. Jika kita terlampau asyik di sini, akan lupalah kita di sana. Apakah yang di sana itu jika bukan mati ataupun kematian? Rasulullah SAW dalam banyak hadis baginda telah mengingatkan perkara ini. Antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW aqsiru zikra hazimil lazzat. Hadis riwayat At-Tirmizi, dihasankan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu banyak-banyak mengingati pemutus kenikmatan, yakni mati. Pesan oleh Rasulullah SAW supaya kita ni mengingatkan, banyak-banyak mengingati bab pemutus nikmat. Pemutus nikmat ialah bab kematian kita. Bila mati saja, macam-macam semuanya putus belaka. Ya, bab nikmat hidup habis. Maksudnya tiada lagi bab dunia, putus semuanya. Ibadah pun putus, amalan pun putus, nikmat hidup lagi hebat putus. Dan daripada Umar, katanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah orang mukmin yang paling cerdik? Menjawab baginda, ia itulah siapa yang paling banyak mengingati mati dan paling baik persiapannya menghadapi masa-masa sesudahnya. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Ya, ditanya oleh Rasulullah SAW oleh Umar, ya, Al-Khattab pernah ditanya sekali dengan Rasulullah SAW, siapakah orang mukmin yang paling bijaksana ataupun cerdik? Lalu Rasulullah SAW menjawab, itulah siapa yang paling banyak mengingati mati.
dan paling baik persiapannya menghadapi masa-masa sesudahnya. Mereka itulah yang paling cerdik. Maksudnya Nabi SAW, orang yang paling cerdik adalah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling hebat persiapannya untuk menghadapi masa sesudahnya. Maksudnya, masa satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Selain dianggap paling cerdik, pengingat mati juga dianggap orang yang pemalu, sebenar-benar malu. Selain orang yang paling pandai ataupun cerdik, orang yang ingat mati ni juga dianggap yang paling malu, orang yang pemalu, sebenar-benarnya malu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibn Majah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabat baginda, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Berkata mereka, kami malu wahai Nabi Allah, dan syukur kepada Allah. Bersabda baginda lagi, bukan begitu, tetapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, hendaklah dia menjaga kepalanya dan yang terkandung di dalamnya, menjaga perut dan apa yang terkandung di dalamnya, mengingati mati dan kehancuran yang berlaku akibatnya. Dan barang siapa yang mahukan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa yang berbuat demikian itu, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya. Ini sebenarnya orang yang banyak ingat mati, pandai dan cerdik, tapi ada lagi satu sifat Nabi suruh, iaitu bab menjadi pemalu yang sebenar-benarnya. Bagaimana? Sesungguhnya Rasulullah SAW dalam memberi beritahu pada sahabat, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Sahabat berkata, kami malu wahai Rasulullah SAW. Bersyukur kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW lagi, bukan begitu, tapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, hendaklah dia menjaga kepalanya, fikirannya, otaknya macam mana, ya, fikir macam mana dunia ni, dan yang terkandung di dalamnya. Kemudian menjaga perut dan apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian mengingati mati dan kehancuran yang berlaku akibatnya. Dan barang siapa yang mahukan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia. Itu yang Nabi kata, pemalu yang sebenarnya. Barang siapa yang berbuat demikian itu, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Raja' bin Nuh menceritakan bahawa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada keluarganya. Isi surat tersebut antara lain, amma ba'd, andainya kamu banyak ingati mati pada malam dan siang hari, nescaya akan tertanam pada diri kamu kebencian terhadap segala yang fana, dan yang sebaliknya kecintaan terhadap segala yang abadi. Sahabat ni dapat surat daripada Umar, Sayyidina Umar, ya, menasihati, jika kita ni banyak sangat mengingat mati siang dan malam, nescaya akan tertanam pada diri kita ni benci bab segala yang tidak kekal, ataupun segala yang tipuan saja di dunia. Sebaliknya cinta kita terus pada bab yang abadi, iaitu bab akhirat. At-Taimi menyatakan mengingati mati itu adalah kekayaan. Orang yang paling kaya, ceritakan dalam ni, orang yang paling kaya ialah orang yang banyak mengingati mati. Sumaid pula, barang siapa yang menjadikan kematian sebagai pusat perhatiannya, dia tidak akan mempedulikan lagi apa, sama ada sempit atau luasnya dunia ini. Orang yang betul-betul bab mati, pusat perhatiannya tidak akan
Pusat perhatiannya bab mati. Dia tidak akan mempedulikan lagi bab sempit ataupun luasnya dunia ni. Dunia ni macam biasa je. Dia tak fikirkan lagi bab dunia. Fikir tapi tak sehebat dia fikir bab kematian. Akhir sekali kita kutip ungkapan Ka'ab. Barang siapa yang mengenali kematian, maka segala musibah dunia ini akan terasa ringan sahaja baginya. Ka'ab berkata, barang siapa yang mengenali kematian, maka segala musibah dunia ini akan terasa ringan sahaja baginya. Habis. Bab nombor 4, iaitu digalakkan kita banyak mengingati mati. Masuk tajuk lain, amaran mengenai kematian. Telah menjadi sifat semula jadi manusia kurang ingat jika tidak diberi peringatan. Begitulah terhadap kematian, tidak mudah untuk diingat melainkan sesudah ada amaran-amaran jelas mengenainya. Di antara amaran-amaran itu ialah seperti selalu sakit, uban, umur tua, kurang penglihatan, kurang pendengaran dan seumpamanya. Itu pun bukan semua orang bijak mengambil peringatan daripadanya. Ada juga yang masih sahaja lalai, terus lengah dan alpa. Malah beberapa ramai orang, walaupun sudah sakit-sakit dan bahkan setengah itu semakin sakit, semakin tidak mempedulikan ibadat, seperti ibadat sembahyang umpamanya dan lain-lain. Padahal manakala sakit itu sepatutnya lah hati semakin pula dekat kepada Allah kerana teringatkan akhirat. Begitu juga orang tua yang berumur lanjut. Bukan semua cepat-cepat ingin mengambil iktibar. Malahan setengahnya itu kadang-kadang melebihi orang muda. Perangai dari bagi amaran sebenarnya kita ni untuk mengingati bab kematian. Tapi dah jadi sifat semula jadi manusia, kurang ingat jika tidak diberi peringatan. Dah dibagi peringatan pun masih lagi bertenang. Begitulah terhadap kematian, tidak mudah untuk diingat melainkan sesudah ada amaran jelas mengenainya. Antara amaran-amaran kematian itu ialah seperti selalu sakit, uban tumbuh, umur makin banyak, umur tua, kurangnya penglihatan, kurangnya pendengaran dan seumpamanya. Itu pun bukan semua yang bijak mengambil peringatan daripadanya. Ada juga yang masih lalai, terus lengah dan alpa. Malah beberapa ramai orang walaupun dah sakit-sakit, bahkan setengah itu makin sakit, semakin tidak mempedulikan ibadat. Simple je, di hospital dah sakit dah, tapi masih lengah untuk sembahyang. Dah masuk waktu, masih lagi bertenang. Azan kuat daripada surau hospital, masih lagi. Ini berlaku sekarang. Tidak memberikan ibadat seperti ibadat sembahyang dan seumpamanya. Padahal manakala sakit itu sepatutnya lah hati semakin dekat kepada Allah kerana teringatkan akhirat. Bila sakit sepatutnya ingat Allah Ta'ala, makin takut dengan bab akhirat, balasan akhirat tu, semakin pula dekat kepada Allah. Begitu juga orang tua berumur dah lanjut, dah berumur dah 60, 70, 80, 90 pun ada. Bukan semua cepat-cepat ingin mengambil iktibar, malahan setengahnya kadang-kadang melebihi orang muda. Cara dia hidupnya lebih pada bab orang muda. Alpa terhadap kematian atau tidak mempedulikan tanda-tanda hampir mati bukan sahaja berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Malahan juga sebelum ini lagi di kalangan umat-umat terdahulu, sebagaimana dikatakan ada dalam oleh Al-Qurtubi. Disebut dalam satu hadis bahawa sebahagian daripada nabi-nabi pernah bertanya kepada malakul maut, apakah engkau mempunyai utusan yang engkau utus
supaya manusia berhati-hati denganmu. Malakul maut menjawab, ya, demi Allah, memang aku mempunyai banyak utusan, yakni yang terdiri daripada penyakit, uban, umur tua dan berkurangnya pendengaran serta penglihatan. Oleh itu, barang siapa yang mendapati perkara-perkara itu dan tidak berusaha mengingati mati, serta tidak pula bertaubat, maka ketika mencabut nyawanya, aku akan berkata kepadanya, bukankah aku telah mengutuskan utusan demi utusan, amaran demi amaran, yakni berupa seperti penyakit, uban, umur tua, kurang pendengaran dan penglihatan dan sebagainya kepadamu. Adapun aku ini, malakul maut, adalah utusan yang tidak ada utusan lain lagi selepas aku. Akulah juga pemberi amaran yang tidak ada pemberi amaran lain lagi selepas aku. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ini ditanya diceritakan dalam hadis, disebut dalam sebuah hadis bahawa sebahagian daripada nabi-nabi pernah bertanya kepada malakul maut, apakah engkau mempunyai utusan, engkau utus supaya manusia berhati-hati denganmu, kepada malakul maut. Malakul maut ditanya, malakul maut menjawab, ya, demi Allah, memang ada mempunyai utusan. Dia mempunyai utusan, terdiri daripada utusannya ialah penyakit, uban, umur tua, berkurangnya pendengaran serta penglihatan. Malakul maut memberitahu lagi, barang siapa yang mendapati perkara itu, dia tidak berusaha mengingati mati serta tidak pula bertaubat, maka ketika mencabut nyawanya, aku akan berkata kepadanya, bukankah aku telah utuskan utusan demi utusan dan amaran demi amaran, seperti penyakit, uban, umur tua, kurang pendengaran dan penglihatan sebagainya kepadamu. Adapun ini, malakul maut, adalah utusan yang tidak ada utusan lain lagi. Itulah malakul maut. Sebab tu tiada lagi kompromi lagi, tiada sebab lagi, tiada tangguh lagi, walaupun ke depan sesaat, walaupun ke belakang sesaat. Umur umat Nabi Muhammad SAW ini adalah sekitar lingkungan 60-an. Jika ia lebih, itu maknanya sesudah melewati lingkungannya. Sabda Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zarallahu ila amrin akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberi keuzuran kepada seorang, yakni dengan ajalnya ditunda sehingga mencapai 60 tahun. Diceritakan Rasulullah, umur umatnya sampai cukup 60 tahun saja. Maksudnya kita ni hati-hati dah masuk umur 50, 60, memanglah kena standby. Pada dasarnya umur panjang itu adalah suatu kelebihan, tetapi dengan syarat ianya hendaklah dihiasi dengan amal soleh, yakni dengan ketaatan kepada Allah, bukannya dengan maksiat atau derhaka terhadapnya. Dan di samping itu terikat pula dengan ingatan kepada mati. Siapa yang umur panjang tu, diingatkan kita supaya satu kelebihan ataupun bonus, tapi dengan syarat ianya hendaklah dihiasi, hendak diutilize dengan amal saleh, yakni dengan taat kepada Allah, bukannya dengan maksiat atau derhaka terhadapnya. Dan di samping itu terikat pula dengan ingatan kematian. Cuba camkan riwayat-riwayat ini. Pertama, maksudnya daripada Abu Hurairah
Abu Bakrah seorang telah berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Baginda menjawab, orang yang panjang umur dan baik pula amalannya. Lelaki itu bertanya lagi, siapakah pula yang paling jahat? Baginda menjawab, orang yang panjang umur dan buruk pula amalannya. Orang yang panjang umur tapi baik amalannya, itulah orang yang terbaik daripada Rasulullah SAW. Tapi orang yang paling jahat, orang yang panjang umur tapi buruk pula amalannya. Cuba renung-renungkan. Dan daripada Ubadah bin As-Samit bahawa Nabi SAW bersabda, mahukah kamu supaya aku memberitahu mengenai orang yang paling baik di antara kamu? Menjawab para sahabat, sudah barang tentu ya Rasulullah. Lalu baginda menjelaskan, iaitu orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dalam Islam, kiranya mereka itu benar-benar lurus. Ya. Orang paling baik di antara sahabat tu orang yang paling panjang umur dia, tetapi ia benar-benar lurus. Maksudnya dia ikut betul-betul dengan Rasulullah SAW. Dan satu lagi pendapat daripada Talhah bahawa Nabi SAW bersabda, telah ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah daripada seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya dalam Islam dengan berbanyak bertasbih, bertakbir dan bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dipanjangkan umurnya, tapi lebihannya umur yang lebih-lebih tu, umur yang panjang itu dihabiskan, digunakan sepanjang umur itu dengan Islam, dengan banyak bertasbih, bertakbir dan bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bab mengingati mati, iaitu amaran mengenai kematian. InsyaAllah kita akan sambung bab 6, ya, keadaan apabila sampai ajal bagi orang mukmin dan orang kafir. InsyaAllah tajuk nombor 6. Cuba pagi besok petang ni di surau Mujir kuliah maghrib, kitab Indahnya Hidup Bersyariat. InsyaAllah jumpa di surau Al-Mujir, Kampung Paya, Prediksi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa hdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bi zati wa jabbar wa tasanna al malik wa allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.